Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya ialah PLF Azahan Safetyman, Professional Learning Facilitator yang mengkhususkan dalam topik keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dalam video kali ini, kita akan berbicara tentang 3 tunjang dalam mencipta perubahan pada mana-mana individu yang sedang kita bercakap. Nak ubah orang ni bukannya satu perkara yang mudah, setuju? Ceritanya dalam NLP, mereka telah cipta satu sistem bagaimana hendak memupuk perubahan kepada seseorang itu. Dan kali ini saya akan kongsikan kepada anda 3 tunjang yang selalu saya gunakan sebagai pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Bagaimana saya memupuk perubahan behavior dalam diri majikan, dari diri manager dan juga kepada pekerja-pekerja di tempat kerja saya dulu. Baik, tunjang yang pertama ialah repo. Repo bermaksud silaturahim. Sebelum kita nak ubah seseorang, kita perlulah ada silaturahim yang sangat bagus dengan orang tersebut. Contoh, kalau kita ada anak kan, anak yang jenis macam mana lebih mudah kita nak ubah perangainya? Anak yang begitu baik, kamcing dengan kita, ataupun anak yang degil asyik ikut kata dia je? Yang mana lebih mudah? Ya, jawapannya ialah anak yang sangat rapat dengan kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita bina repo ni, kita akan menurunkan satu perkara yang semua manusia ada, iaitu dinding. Kita semua ni ada dinding di sekeliling kita. Kenapa kita ada dinding? Sebab kita nak lindungi diri kita daripada cedera, daripada dirosakkan oleh benda-benda yang datang daripada luar ni. Jadi bila kita ada dinding dan dinding kita tinggi, orang tu pun, orang yang kita nak bercakap tu pun dindingnya tinggi, maka mesej yang kita nak sampaikan tu dia melantun balik. Pernah dengar kan? Apa pepatah yang mengatakan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Ini lagi teruk tuan-tuan. Sebab apa? Dia masuk telinga kiri, dia keluar balik telinga kiri. Bermaksud dia tak tembus langsung. Okey? Jadi untuk menurunkan dinding tersebut, kita perlulah ada repo yang sangat bagus dengan orang-orang itu. So, soalan saya, contohnya, sekiranya anda nak influence anda punya manager, tahap repo anda dengan manager tersebut bagaimana? Adakah boleh nak jumpa, hai, selamat pagi, bersalaman, ataupun asal jumpa je rasa macam nak baling sesuatu tu? So, sekiranya anda punya repo ialah tahap nak baling tadi itu, jangan cerita pasal nak influence dia. Jangan cerita. Memang takkan jadi. Baik. So, itu yang pertama. Yang pertama ialah tentang silaturahim ataupun repo. Kemudian, yang kedua, tunjang yang kedua ialah objektif. Objektif ni secara mudahnya apa yang dia nak. Apakah perubahan yang dia nak? Ingat ya, bila kita nak ubah orang ni, satu perkara yang kita nak pegang, prinsip yang kita nak pegang ialah kita tak boleh nak ubah seseorang itu selagi dia tak nak berubah. Right? Kita tak boleh nak ubah seseorang itu sehinggalah dia sendiri yang nak berubah. Bermaksud dia nak berubah ke arah perubahan yang dia nak. Bukannya kita yang mengubah kita ke arah yang kita nak. So, itu adalah dua perkara yang berbeza. Jadi, kita nak manager tersebut, kita nak supervisor tersebut, kita punya MD tu jelas apa yang dia nak, perubahan yang macam mana yang dia nak, dan kemudian kita akan bantu dia untuk berubah ke arah itu. Okey? Dan kemudian yang terakhir ialah, tunjang yang terakhir ialah action. Contoh, dia kata, saya nak tempat kerja saya ada 5S. Boleh?
saya nak semua tempat kerja ni ada label, semua tempat kerja bersih daripada segala sampah, dan kemudian ada audit-auditnya. So itu ialah perubahan yang dia nak, itu objektifnya. Ceritanya apa actionnya? Okay? So kita nak bantu dia dari segi actionnya. Pertama sekali dia kena tentukan apakah actionnya. Contohnya, jom kita set up komiti, saya nak awak yang lead. Okey, boleh bos. So kita yang nak kena keluarkan, kita yang nak kena support bos kita dari segi actionnya. Sebab kita bila kita menasihat sahaja, lagi elok bila kita membantunya sekali. Jadi bila kita dah ada objektifnya, bila kita dah ada actionnya, barulah ketika itu perubahan itu lancar. Masalah yang saya selalu dengar daripada rakan-rakan pengamal safety ialah mereka mengharapkan perubahan. Mereka tak suka bos dengan behavior yang sekarang. Masalahnya ialah mereka tak jelas mereka nak perubahan yang macam mana. Jadi bila ianya tak jelas, actionnya pun tak jelas. Yang jelas hanyalah satu, iaitu komplain. Mengkomplain tidak mengubah apa-apa. Setuju? Yang hanya mengubahnya ialah hati kita, yang setiap kali komplain dapat satu titik hitam. Lagi banyak kita komplain, lagi banyak hitamnya, dan hati kita pun jadi hitam. Alhamdulillah, anda tergerak untuk lihat video ini, untuk tonton video ini, maka ini ialah satu titik perubahan kepada diri anda. Sekiranya anda serius untuk memupuk perubahan positif di tempat kerja anda, kami telah jadualkan beberapa program yang berkaitan dengan mengubah manusia ini, menguruskan manusia dengan lebih mudah ini. Contohnya, pada bulan 12 ini kita akan anjurkan satu program yang dipanggil The Professional Learning Facilitator Program, yang mana program ini akan membantu anda untuk memupuk perubahan semasa dalam training. Dan pada bulan Januari nanti kita akan ada satu program yang akan membantu anda untuk untuk ada lebih banyak tool dalam advising, lebih daripada advising, termasuklah dengan coaching dan juga communicating, supaya anda boleh influence perubahan positif dalam diri management anda dan juga pekerja-pekerja di tempat kerja anda dengan cara yang mudah, hingga kadang-kadang sampai tak perlu nak bercakap apa. Menarik? So, sekiranya anda serius, betul-betul serius untuk dapatkan skill-skill ini, klik link di bawah ini untuk dapatkan maklumat lanjut dan juga pendaftarannya. Sekarang kami sedang lancarkan tempoh promosi dan benda yang baik akan berakhir. Pergi ke link itu sekarang untuk dapatkan maklumat yang kami tawarkan.